الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-476. وعن سعد ابن أبي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر وصححه ابن حبان. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala alhidu li lahdan, buatkan bagiku lahad, wansibu alayya labina nasba, dan dirikan atasku al-labin. Labin tu macam jubin atau batu yang dibuat daripada tanah. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan kepada Rasulullah, maksudnya kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Muslim. Walil Baihaqi, daripada Imam Al-Baihaqi, daripada Jabir radhiyallahu anhu seumpamanya, dan ditambah wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibr, diangkat ataupun ditinggikan kuburnya daripada tanah qadra shibr, lebih kurang sejengkal. Wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis yang kedua tu mursal. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam hadis rawahu Muslim, hadzal kalam qalahu Sa'ad, perkataan itu disebut oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika mana ada orang berkata kepadanya, ala nattakhidhu laka syai'an ka'annahu sunduqu minal khashab, adakah nakkan kami buatkan kepada engkau ataupun untuk engkau syai'an, sesuatu, ka'annahu as-sunduq, seperti kotak, as-sunduq, minal khashab, daripada kayu. Faqala, maka kata dia hadis ni, al-hiduli lahdan, buat sunduk daripada khashab tu keranda lah. Keranda. So keranda tu tidak sunnah lah. Keranda tidak sunnah. Sebab tu orang Islam ditanam terus atas tanah tu, diletakkan atas tanah dan dibuatkan lahad. Al-hiduli lahdan. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, buatkan untukku lahad. Sebagaimana yang telah lalu, lahad adalah dalam kubur di tepi, setelah dikorek kubur tu, kemudian dengan kadar tak boleh dikorek oleh binatang ke apakah, dan sehingga tidak boleh bau mayat keluar, itu kedalaman kubur. Kemudian korek lahad di tepi, masuk bilik, dia ada bilik, lahad tu dalam bilik, iaitu dikorekkan sikit,
kemudian dimasukkan mayat menghadap arah kiblat ke lahat. Dibubuh tanah lah untuk tak bagi dia jatuh, ataupun jangan terlampau keluar sangat, nanti dia terterap. So rapatkan ke tanah dan bubuh tanah untuk menampung mayat tu supaya dia mengiring hadap arah kiblat. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dibuat kepada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan lahat ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jenazahnya itu dalam lahat. Dan dalam hadis At-Tirmidzi daripada hadis Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhadu, dalam At-Tirmidzi disebut tentang dua ni, iaitu al-lahdu lana, lahat itu untuk kami, maksud untuk kami itu untuk orang Islam lah. Wasyaqqu li ghairina, wasyaq kepada selain daripada kami lah. Dan dalam Ahmad, wasyaqqu li ahli kitab, syak itu untuk ahli kitab. Tapi di sana ada beberapa riwayat, kalau tengok dalam Subulus Salam tu, dia ada bawa beberapa riwayat. Dan dalam Subulus Salam ni dia ambil daripada Badrul Tamam lah, Al-Maghrabi. Cuma diringkaskan daripada Ibnu Abbas, inda Ahmad wa Tirmizi, wa anna alladhi kana, dan para sahabat yang antara yang buat lahat itu adalah Abu Talhah katanya, Al-Ansari, tapi sanadnya ada dhaif, kedhaifan. Dalam kalau tak silap disebut Abu Talhah suruh buat lahat Abdurrahman ibn Auf, kata silap disebut syak. Maksudnya ada perbezaan pandangan jugalah. Maksudnya dua-dua dibenarkan, diharuskan. Tinggal lagi sebagai para ulama kata yang sunnah itu lahat. Selain daripada lahat tidak sunnah, laisa bisunnatin. Wa ajma'ul ulama ala anna ad-dafn fil lahdi wasyaq jaizan, dan telah ijma' para ulama bahwasanya sunnah lahat dengan syak itu jaizan, dua-dua diharuskan. Syak dekat tengah lah, macam mayat sekarang ni banyak guna syak lah. Wallahu alam, mungkin malas kot nak kuih lahat kot. Baru ni kan kita pergi kubur tu, kecil dia kuih, memang nampak hak kecil dia kuih lubang lah, mungkin nak jimat space lah kot. Wallahu alam. Kalau zaman dulu luas juga, nak langkah tu agak jauh juga. So bila dia kuih luas, kalau syak dia buat longkang tengah kan. So kalau lahat dia kurik ke dalam. Hari tu dia buat lahat ni, Abu Talhah. Tak ada kan? Semua syak sekarang ni. Wallahu alam lah, mungkin mungkin satu susah kot dia nak kurik ke sana, ataupun mungkin tempat kot. Wallahu alam. Tapi serta-serta tanah perkuburan, tanah tu kerah, mungkin tanah liat, so susah nak korek tu, kemungkinan. Apa-apa pun ulama telah bersepakat bahawasanya dua-dua diharuskan. Ma'a karahati syaq inda Ahmad bila uzrin, dengan di sisi Ahmad syak itu makruh. Makruh di sisi Ahmad bila uzrin, tanpa ada keuzuran. Kemudian diletakkan mayat fihil mayyiti ala syiqqihil ayman, di sebelah lambung kanan, menghadap ke arah kiblat, wa yudni min ha'itil lahad, dan dirapatkan kepada dinding lahat, lialla yankubu ala wajhih, supaya mayat tu tak tertelangkup atas muka dia, ataupun dan di belakangnya itu dibubur tanah supaya mayat tak jatuh. Kemudian summa yunsabu al-labin ala lahdi nasba, kemudian diletakkan al-labinah,
ويتعاهد خلال اللبن بالمذر أو الحجارة ليحتمل ما وضع عليه من طين. Apa nama, labin ni kalau di belah Arab tu memang batu, dia tutup dengan batu. So sebahagian dia tutup dengan batu. Tempat kita dia guna papan. Tempat kita dia guna papan. Yang penting tujuannya supaya tanah tu tak menghempak mayat. Tanah tu tak menghempak mayat, so kita bubuh labin ataupun sekarang papan supaya bila kita kambuh, so mayat tu tak terkena tanah lah. Kemudian ada riwayat Imam Ahmad daripada Mujahid marfu'an. Tak boleh ke direct kalau tanpa papan? Wallahu alam, sunnahnya ada labin, sunnahnya. Tapi kalau sekiranya katalah tak ada, batu pun tak ada, papan dicuri oleh orang. Dah ada dah, tadi ada. Tiba-tiba ada orang curi, pergi jual ke apa. Boleh, tanam je lah. Maksudnya, yang penting tanam. Itu yang pentingnya tanam. Tapi oleh kerana dah sunnah Nabi ni itu, Nabi bubuh labin, iaitu menahan daripada jasad baginda kena tanah. Dan begitulah apa nama mayat-mayat, apa nama para sahabat dan sebagainya. Seperti hadis Sa'ad. Sa'ad juga menyuruh bubuh labin sebagaimana mayat Rasulullah atas dasar ikut sunnah Rasulullah. Atas dasar ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, dari satu sudut juga itu adalah suatu penghormatan juga untuk mayat. Sebagaimana yang telah lalu dalam bab mayat ini, hidupnya manusia itu ada kemuliaan, matinya ada kemuliaan. So bila matinya ada kemuliaan, maka cara tanamnya itu juga dibuat sunnahnya begitu oleh Rasulullah kita ataupun Nabi ajar kepada kita. Maka itu semua sebenarnya dalam rangka penghormatan kepada mayat sebenarnya. So tidak dikambuh terus, tanah tu terus habis kena mayat. So biar dia ada satu benda yang menahan mayat tu daripada kena tanah. Wallahu a'lam. Lagi persoalan yang lalu kita nampak, memang waris daripada sunnah tapi dia turunkan jenazah tu kena buka ikatan itu. Dan yang kedua, kena bagi Kena tanah. kena tanah. Mungkin dia kiaskan 7 anggota solat kan, masa sujud kan hidup kena. Perlu tak buka bahagian wajah mayat? Ada dalil? Wallahu a'lam. Saya rasa tak ada dalil. Wallahu a'lam. Tak ada dalil yang menyuruh buka muka mayat bila dah ditanam ataupun diletakkan dalam lahat, dibukakan tanah, maka dia ambil pasir, bubuh kat pipi dia, bagi kena tanah. Kalau hujahnya apa tadi? Anggota solat. 7 anggota sujud. Kenapa tak bubuh kat lutut? Kenapa tak bubuh kat tangan? Bubuh kat satu je anggota dia. So, itu semua tak perlu. Tak payah tutup sepatutnya. Jika dia nak buka juga, tak adalah pisu sangat. Tapi, tak ada keterangan pun untuk disuruh buka wajahnya itu dalam kubur. Wallahualam lah. Ke dia suruh buka takut tak nampak malaikat. Dia suruh buka tu sebab nak bubur tanah tadilah. Nak kenakan tanah tu kat pipi dia ataupun kat muka dia, bagi kena sikit tanah. Dia pun kata lah, bubur sikit tu biar kena sikit pun jadilah. Wallahualam. Itu tak ada dalil. Okey, katalah dia masukkan pun dia tidak buka ikatan. Dia tak buka apa pun, tanam je. Macam tu lah. Ada, kalau kita disuruh longgarkan tali kapan tu kan, tak tahulah apa sebabnya, wallahualam. Dia longgarkan juga, tapi hantu pocong keluar juga elok terikat kat dia punya tali. Tapi dah buka, semua dah dibuka dah, tiba-tiba jadi pocong terikat elok. Dia tolong dia ikat sendiri kot, hantu pocong tu lah.
Sekala dah dilonggarkan, kalau dia keluar daripada kubur je pocong, betul dah habis terlondih, habis semua. So itu tak ada sunnahnya. Kemudian ada satu riwayat daripada Ahmad, daripada Mujahid marfu'an, saddu al-khalal al-labin. Dia tu suruh tutup khalal. Khalal tu maksudnya ruang-ruang labin tu. Contoh kalau kita bubuh batu ke apa, ada ruang ataupun papan yang kita bubuh tu ada ruang sikit, so tampalkan apa nama bubuh pasir tu ke atas tu lah, supaya tanah tu tak masuk dalam lah. Thumma yuhala alaihi turab بمساح ونحوها إسراعا بتكميل الدفن واستحب أهل العلم لمشيع الميت أن يحثوا عليه قبضات من تراب ليكون شارك في فرض الكفاية في دفنه. Akan datang apa nama hadis, kita disuruh orang yang ada atas tu buat 3 kepal lah. 3 kepal kemudian masukkan dalam kubur itu. Wallahu a'lam, kata ahlul ilmi, itu untuk liyakuna syaraka fi fardil kifayah. Untuk orang yang ada atas tu just apa orang kata syaraka, berserta dengan orang yang tanam itu dalam menunaikan fardu kifayah. Qauluhu wansibu alayya al-labin an-nasba li'annahu law usnida al-labina 'ala al-lahdi musattahan lasaqata fil lahad. So itu dalam hadis ni. Dalam Sunan Ibnu Majah wa ghairuhu min hadisi Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'lama qabra Uthman ibn Maz'un bi sakhrah. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah ni, Nabi buat tanda kubur Uthman ibn Maz'un dengan batu. Dan juga dalam Abu Daud wa ghairuhu. Dalam Abu Daud, apabila matinya Uthman ibn Maz'un, an ya'tihi bihajarin falam yastati' hamluh, fahasara Rasulullah SAW an zira'aihi fahamalaha fawada'aha inda ra'sihi wa qala, hak ni yang kita bubuh batu nisan tu, iaitu bila mayat dah ditanam sebagainya, Nabi buat tanda kepada mayat itu, iaitu bubuh dekat qabra akhi, dan tanam ilaihi man mata min ahli, iaitu bubuh di bahagian kepala. Batu nisan itu bubuh di bahagian kepala. So sunnahnya hanya satu batu saja. Sunnahnya satu batu di bahagian kepala. Kenapa bubuh batu tu? Untuk bagi tahu hak ni kubur. Untuk bagi tahu kubur. Ittafaqal ulama ala tahrimi israjil maqabir wa ittikhadhil masajid 'alayha, dan telah bersepakat para ulama pengharaman meletakkan lampu israj al-maqabir wa ittikhadhi, dan menjadikan kubur itu al-masajida, masjid 'alayha, dibina masjid atasnya. Qala Syekhul Islam yata'ayyanu izalatuha bila khilafi bainal ulama. ففي السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. Dalam hadis Ibn Abbas, Allah melaknat zuwarat al-qubur, zuwarat, perempuan-perempuan yang banyak ziarah kubur, wal muttakhidhina 'alaiha al-masajida, dan menjadikan kubur itu masjid, was suruj. Suruj itu daripada israj, itu mencahayakan kubur. Yang itu bid'ah. Maksud zuwarat, perempuan-perempuan yang banyak menziarahi kubur, bukan maksud tak boleh ziarah kubur. Hadis ini dijadikan sebahagian para ulama mengharamkan wanita untuk pergi kubur. Tapi oleh kerana kita ada hadis yang Nabi SAW menyatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna, kami dulu pernah dilarang daripada menziarahi kubur, ala fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Dan Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, waktu Nabi pergi ke perkuburan Baqi' malam hari, maka Aisyah pergi ngintai tengok Nabi mana pergi Baqi'. Itu Nabi balik, Aisyah buat tidur. Kemudian Nabi kata, udahlah Aisyah, Allah kirim salam kat engkau.
Dan Allah perintahkan engkau untuk ziarah kubur. Nabi kata kepada Aisyah untuk ziarah kubur, Allah perintah untuk ziarah kubur. Aisyah pun dengan kecerdikannya, maka dia tanya kepada Rasulullah, nak kata apa waktu ziarah kubur? Quli, kata Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Salam sejahtera atas penghuni kubur ini dari kalangan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan sesungguhnya kami akan menyusul. So itu sunnah yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Aisyah suruh atau Aisyah menyampaikan arahan kepada Aisyah untuk dia menziarahi kubur, maka Aisyah tanya nak buat apa? Ziarah kubur nak kena baca apa? Maka Nabi pada ketika itu, Nabi jawab, bagi salam dan doa kepada ahli kubur lah, sebagaimana yang disebutkan tadi. Jika sekiranya sunnah baca Quran atas kubur, dah tentulah Nabi cakap kepada Aisyah radhiyallahu anha, bacalah Yasin. Jika sunnah baca apa-apa daripada Quran, Nabi kata, pergilah kubur. Dan Aisyah kata, nak baca apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah dari Quran. Tapi Nabi tak kata. Apabila ditanya oleh Aisyah apa benda yang nak kena baca, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Maka itulah sunnahnya apabila menziarahi kubur. Maka sesiapa yang menyatakan sunnah dan dianjurkan membaca Al-Quran di kubur, maka itu khilaf sunnah, bercanggah dengan sunnah. Kerana jika sekiranya macam disebutkan tadi, jika sekiranya sunnah membaca Al-Quran dan sebagainya, maka dah tentulah Nabi sebut, kerana dalam kaedah ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Kaedah menyatakan bahawasanya kaedah ni untuk Rasulullah. Ta'khirul bayan, menangguhkan penjelasan pada waktu dikehendaki. Ta'khirul bayan anil waqtil hajah. Maka pada ketika Aisyah tanya nak buat apa, nak baca apa, Nabi kena bagi tahu. Jika sekiranya Quran itu sunnah ataupun disuruh oleh Allah, maka waktu itu Nabi kena jawab. Kerana Nabi tidak boleh menangguh penerangan ke waktu yang lain, kerana waktu sekarang sedang ditanya oleh Aisyah nak baca apa. Maka ta'khirul bayan anil waqtil hajah, melewatkan penerangan, menangguhkan penerangan pada waktu yang dikehendaki, la yajuz, tidak harus, tak boleh bagi seorang Nabi. Tak boleh bagi seorang Nabi. Maka sunnahnya begitulah. Assalamualaikum. Dan doa adalah hadis yang lain, kerana dia mengingatkan kita kepada kematian dan dia mengingatkan kepada kita kepada alam akhirat. Maka menziarahi kubur tujuannya adalah mengingati kematian. Dan doa kepada kita dan doa kepada ahli mayat. Kepada mayat ahli kubur. Itu mayat yang duduk dalam kubur. Okey, zuwarat ni kubur ni tadi, perempuan-perempuan yang banyak ziarah kubur. Maka sebahagian menyatakan maksud zuwarat dekat situ bukanlah makna perempuan tak boleh ziarah kubur, tapi perempuan-perempuan yang banyak menziarahi kubur sehingga tak buat kewajipan, sehingga ataupun pergi kubur kemudian buat benda yang haram, seperti meratap, seperti buat benda-benda yang tidak sunnah lah. Kenapa perempuan? Kerana pada kebiasaannya perempuanlah yang tidak boleh nak menahan emosi. Sebab itu dilarang. Tapi jika lelaki buat perangai yang sama, masuk dalam bab haram. Kalau lelaki tu macam ni, bila pergi kubur je dia menangis, menjerit-jerit lah, tarik batu ni seorang. Maka ni haram juga untuk dia pergi kubur, sebab dia buat benda yang haram. Wal muttakhizina 'alaiha al-masajid, dan orang-orang yang menjadikan kubur masjid. Apa maksud menjadikan kubur masjid? Maksudnya mendirikan masjid atas kubur, ataupun maksud atas kubur tu bukan maksudnya pergi bubuh atas kubur masjid. Maksudnya masjid tu dibina dan menyebabkan kubur jadi dalam masjid lah. Kubur jadi dalam masjid. Atau boleh juga dipahami bina atas kubur.
Maksudnya kubur belah bawah, kemudian dia pergi bubuh something atas tu, buat masjid. Ini haram. So, dalam banyak hadis yang lain, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Kristian yang menjadikan kubur nabinya jadi masjid. So, pengharaman itu jelas. Bahkan Nabi sebut la'anallahu al-yahuda wa nasara 5 hari sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sebut laknat Allah atas Yahudi dan Kristian yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka jadi masjid. So itu 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ingatkan benda tu. Tiba-tiba orang zaman sekarang pergi buat masjid atas kubur. Dan buat masjid, masuk kubur tu dalam masjid. So itu bidah. Wasuruj, bila dah buat bangunan, takkan biar bergelap. Boleh lampu. Lampu chandelier pergi beli mahal, boleh dalam tu. Orang awam punya kubur tak adil nak buat kopi tu tak? Biasa kubur-kubur hak yang seumpama ini, kubur orang ternama lah. Kubur raja-raja, kubur pemerintah-pemerintah, kubur wali-wali. Wali di sisi dia lah. So ini bid'ah. Kenapa dilarang? Kerana benda ini membawa kepada syirik. Benda ini membawa kepada syirik. Maka inilah kaedah yang disebut saddu zara'i'. Saddu az-zara'i', tutup pintu yang boleh membawa kepada haram. Walaupun bina, kita akan masuk tajsis, buat binaan atas kubur. Maka sebagai ulama menyatakan makruh. Makruh tanzih. Makruh tak haram, tapi majoriti kata haram. Yang kata makruh bukan maksudnya dia setuju untuk buat begitu, tapi pada dia melihat bahawasanya kemungkinan perkara itu tidaklah sampai ke tahap haram, sebab tu dia kata makruh. Tetapi ulama yang menyatakan haram kerana dia zari'ah, kerana dia membawa kepada benda yang haram, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin tak berlaku syirik, sebab itu Nabi tak bagi sembelih dekat tempat yang pernah dibuat sembelihan untuk berhala. Walaupun mestilah para sahabat pada ketika itu tahu itu syirik. Tetapi Nabi sebut, apabila sahabat bertanya, Nabi tanya, adakah di situ pernah dibuat tempat sembelihan untuk berhala? Sahabat kata, tak, silakan. Maksudnya jika pernah dibuat sembelihan untuk berhala, Nabi tak bagi. Itu sembelih. Apatah lagi buat masjid. Dan telah pun kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, banyak tempat inilah yang berlaku. Ditambah oleh kerana masuknya dalam Islam ni benda bid'ah daripada jalan ahlul bid'ah, iaitu puak-puak Rafidah, puak-puak sebagainya itu, maka menjangkiti kepada ahlu sufi lah. Ahli sufi. Maka ahli sufi lah yang buat perangai macam ni, yang suka sangat perangai macam ni. Yang suka sangat kepada orang mati, yang suka sangat kepada buat binaan dan sebagainya lah. Ada satu video hak yang dia apa? Yang dia apa, sembunyikan apa lah. Ada video orang buat lawak lah. Maksudnya dia pergi apa? Dia pergi sorok duit ke apa kata, ataupun something lah, supaya polis tak kesan macam mana kereta dia rosak. Dia pergi naik atas bukit, dia pergi tanam kat situ. Lepas tu dia boleh macam kubur, nak menyorokkan daripada polis lah. Maka bila polis datang, dia kena tangkap lah. Tapi benda tu dinyorok dalam tanah. Dia tanam, dia bubur batu nisan. Dia pun masuk penjara. Lepas bertahun-tahun dia masuk penjara, dia keluar, pergi balik tempat tu nak ambil lah, dengan harapan nak ambil balik lah barang dia tu. Dah jadi masjid. Dah jadi orang buat binaan. Orang tulis lah macam-macam lah, kubur lah sebagainya. Itu bidah. Yang mana satu yang boleh, kalau kita nak betulkan keadaan yang mana satu yang boleh dipindahkan, mayat tu ke atau masjid tu boleh dipindahkan? Kubur tidak boleh bersatu dengan masjid. Masjid tak boleh sekali dengan kubur. Kerana kita pun tak dibenarkan salat dalam maqbarah. Kan? Kita tak boleh salat dalam hammam bila air dan juga maqbarah.
perkuburan. Tak boleh solat. Melainkan satu solat je telah lalu bab tu, iaitu solat jenazah ghaib. Solat yang lain tak boleh langsung. Bila solat lain tak boleh langsung, tiba-tiba pergi buat pula masjid kat dalam kawasan perkuburan, maka dia masuk dalam pengharaman lah. Masuk dalam pengharaman. Masjid kita, masjid kampung, biasanya kubur sebelah masjid lah. Kubur sebelah masjid. Bila mungkin makin banyak mayat, makin banyak, mungkin tempat dah tak ada apa, habis sampai bawah tangga, kat tangga masjid tu dia tanam. Dia keluar tangga tu kubur dah. So ni dalam Islam sepatutnya tak boleh. Bagus kalau kubur dekat masjid. Supaya bila dah kita solat, cepat pergi tanam tak? Sunnah pun sunnah bawa dengan kaki. Tapi mesti dipisahkan. Yang mana kubur yang dalam kawasan masjid, katalah ni masjid, sini kubur. Apa yang boleh kita buat? Yang boleh, maka kita buat satu dinding. Naikkan satu tembok. Bukan yang memisahkan masjid itu adalah dinding masjid, bukan. Yang memisahkan masjid dengan kubur bukan dinding masjid. Yang memisahkan masjid dengan kubur mesti ada satu dinding lain ataupun pagar. So naikkan pagar supaya asingkan kawasan masjid dengan kawasan kubur, supaya kubur tak jadi nampak dalam sekali kawasan masjid. Itu yang boleh kita buat lah. Wallahu a'lam. Imam Ahmad agak tegas dalam bab ni. Mana-mana kubur yang ada dalam area masjid, haram solat kat situ. Bahkan tak sah solat dekat masjid yang ada kubur. Fuqaha yang lain makruh. Makruh. Tidaklah sampai solatnya tak sah. Solatnya sah tapi makruh. Maka di sisi Imam Ahmad dan mazhab Hanbali, kalau sekiranya masjid datang dulu baru kubur kemudian, maka hendaklah kubur itu dibongkar, pindah ke tempat lain. Jika sekiranya asal area itu adalah kubur, masjid datang kemudian, hendaklah dirobohkan masjid itu dan dibuat di tempat lain. Jenuh. Yelah, masjid lama-lama tu baik, mintalah peruntukan tu buat masjid baru kan. Robohkan masjid tu buat masjid baru. Pisahkan ataupun area yang ada bagi sikit ruang untuk dibuat dinding, ataupun buat sikit ruang untuk dibuat pagar kawasan perkuburan. Itu yang lebih mungkin praktikal lah. Kalau boleh kita ruang untuk kita buat pagar yang mengasingkan kawasan masjid dan kubur, itulah yang mampu kita buat lah. Wallahualam. Hak yang lain, ada kuasa boleh lah, tak ada kuasa nak macam mana kan. Berikutnya, wali Muslim anhu radhiyallahu anhu. Anhu maksudnya hadis sama juga rawi yang lalu, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Riwayat Muslim kata Sa'ad, naha Rasulullah, Nabi melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru, daripada di binaan atas kubur, atau yujassas, dia terjemah apa itu? Kapur. Buat binaan, buat simen. Dia tulis apa? Membina dengan kapur putih. Maksudnya buat binaan lah. Yujassas maksudnya naik binaan, kemudian buah kapur putih lah. Itu asal yujassas al-qabr. Tajsisil qabr wal bina'u alaihi.
Maka diharamkan dalam hadis ni, Nabi larang an yujassasa al-qabru, dikapur putihkan. Wa an yuq'ada alaih, dan duduk atasnya, duduk atas kubur. Wa yubna alaih, dan dibina atas kubur. Wa yubna alaih, bina atas kubur. Maka jelaslah daripada hadis ni, pertama, an-nahyu an tajsisil qabr, larangan daripada tajsis, mengapur, memutih dan mengkapur kubur. Kemudian bina alih, buat binaan atasnya, dan juga wal qu'ud, duduk atasnya, wal qu'ud alih. An-nahyu 'inda al-usuliyyin yaqtadi at-tahrim. An-nahyu, larangan di sisi para usul, itu usul ulama usul fiqh, larangan membawa hukum haram, at-tahrim. An-nahyu lit-tahrim. Wan-nahyu 'anil ghulu fil qubur, dan larang daripada melampau kepada kubur. Apa maksud melampau? Bila kita yujassas al-qabr, melampaulah. Tajsis kubur, melampau. Buat binaan atas kubur, melampau. Duduk atas kubur, melampau. So itu semua al-ghulu, melampau dalam tindakan. Fal-jafa'u ayyuhan al-qabr bil-julusi alaih, wa a'zamu min dhalika ay yakuna al-qu'ud litakhalli alaih. Yang paling buruk sekali, dia pergi buang air atas kubur. Wah, najis. Lagi haram lah. Kalau duduk pun dah haram, dia pergi berak ataupun kencing atas kubur, lagi haram. Fal qubur muhtaramah, kerana kubur itu mulia. Muhtaramah, muhtaramah maksud dimuliakan, dan wajib untuk kita memuliakannya kerana memuliakan penghuninya, bukan sebab batu kubur tu. Kita muliakan kubur dikarenakan orang yang ada dalam kubur tu. Sebagaimana tak boleh patah tulang dia, kita kena muliakan dia dalam bentuk yang semua yang Nabi ajar. Semua pengurusan jenazah, daripada kita mandikan sampailah tanam, semuanya unsur yang Nabi ajar itu memuliakan mayat. Tak? Mandikan dia, memuliakan dia. Dan bila kita mandikannya, jangan bogilkan dia. Memuliakan mayat. Dan jangan menyakiti mayat. Tengah mandi tu katul, kekan, ambil. Ataupun dia, ni lah dulu, oh ni yang nakal, pang, nampak. No, haram. Mesti muliakan. Sebagaimana dia hidup, tak boleh buat, dia mati pun tak boleh buat macam tu. Kapan? Bagi balut pakaian. Dan dalam hadis kata apa? Elokkan kapan. Perelokkan kapan. Bukan ronyah-ronyah cincin-cincin aja. Bubur balut coklat, dah habis. Elokkan dia. Elok tu tak apa, janganlah melampau sangat. Tapi ada orang nak elok tu dia buat bunga ros. Kat kepala tu buat bunga lah. Tapi kalau tak buat bunga, tak apa. Yang penting elokkan balutan. Nak buat bunga ke, nak lipat macam bom ke, maka hak tu terpulang lah. Siapa reti buatlah, siapa tak reti, yang penting yang fardunya itu dibalut dengan elok. Itu je, kan? Lepas tu disolatkan, suatu bentuk kemuliaan. Dan bila solat tu pula, kalau boleh ramai orang solatkan dia, supaya Allah tak lampunkan dosa dia. Berikutnya ditanam, bawa pula tu, bawa elok-elok. Cepatkan dia, kalau dia itu orang soleh, cepatkan untuk dapatkan pahala. Dan kalau dia itu orang yang buruk, supaya buruk itu tak kena kat kita, balik pergi cepat. Lepas tu tanam pula tu, bukan campak saja. Campak ni lebuk kubur, tak boleh, letak elok-elok, kan? Jangan buah tali pula. Hak tu tasyabuh bil kufar pula. Sebab dia guna keranda tak? So, bila keranda guna tali. Kita tak guna keranda lah. Bubuh dalam lahat. Kenapa bubuh dalam lahat? Memuliakan dia, supaya tak terdedah dia. Duduk dalam bilik, bagi masuk di bilik. Tak bubuh pula, bubuh labin pula, bubuh pula atas papan, supaya tanah tak ampap dia. Sampai habis lah. Tanam pula, diberi pahala pula siapa yang salatkan dia 1 qirat.
Dan siapa yang sihir tanam dapat 2 qirat. Disuruh dibagi pahala supaya kita buat benda tu. Dan supaya kita hadir. Kerana itu hak dia. Orang mati pun ada hak. So itu semua bentuk kemuliaan. Dan sehinggalah apabila telah ditanam, jangan melampau. Melampau apa dia? You just sasal qabr. Buat binaan atas kubur. Melampau. Kenapa melampau? Kerana cukuplah dia dah ditanam dan sebagainya. Bubuh satu batu sebagai menandakan ini kawasan perkuburan. Dan bila dibuat binaan, tidakkah itu masuk dalam bazir harta? Yang orang mati tak perlukan pun benda tu. Orang mati, dah tanam, dah selesai. Kita buat cara sunnah. Maka telah selesailah urusan kita dengan dia. Dan dia pun tidak memerlukan kau pergi buat satu kubah kah, dan sebagainya kah. Bubuh payung kah supaya tak kena hujan. Memang dia tak kena. Pula beli payung, payung kubur. Payung kubur tu pula beli payung mahal sikit. Ni payung murah kertas tu kan. Baling batu pun koyak lah. Bubur kat kepala tu. Antara bentuk melampau, bunga-bungaan. Tanam pokok. Melampau. Dia tak memerlukan kecantikan itu dah. Doakan dia kan. Sebab Nabi pelepah tamar tu. Hak pelepah tamar tu pun 2 kubur je. Nabi tak subur semua. Tak ada pula kubur hak zaman Nabi penuh pelepah tamar. Oh, penuhnya pelepah tamar. Tak lah. Hanya 2 kubur saja. Kalaulah benda itu adalah sunnah, dah lama para sahabat cacak dah pacak semua pokok. Semua kubur ada pokok. Tak ada. Tak dibuatnya. Dan apabila pokok itu mati, Nabi kata, malam yai basah. Selagi mana dia, pelepah tu hijau, maka mudah-mudahan dia meringankan azab. Tapi bila pelepah tu mati, Nabi tak pula pergi tengok dia pelepah tu, tukar pelepah baru. Nabi tak suruh. Maka dia waktu itu saja Nabi suruh, dan tidak pula kepada kubur yang lain. Sebab itu sahabat faham itu khususiat. Jika semua kubur dibuat begitu, tidaklah jadi khususiat dah. Tapi oleh kerana 2 kubur saja dibuat, maka dia datang khususiat Nabi. Nabi diberikan wahyu kerana 2 ni sedang diazab. Dan Nabi hanya tahu 2 kubur ini je yang kena azab. Yang kubur lain Nabi tak tahu. Dia kena azab ke, dia kena nikmat ke, Nabi tak tahu. Sebab Nabi tak tahu benda gaib. So Nabi hanya beritahu 2 kubur saja. Maka bila begitu keadaannya, tidak sunnah tanam pokok. Dan tidak sunnah bubuh bunga. Sezaman sekarang, kubur dah jadi taman. Kan? Dah jadi taman kan? Apa salahnya? Kan cantik. Boleh tak? Kubur dah nampak macam taman. Tinggal nak bubur kursi-kursi lepak je. Dengan tempat jogging, track jogging. Sekeliling kubur. Dan itu tidak sunnah. Kenapa? Kerana dah dibuat demikian, maka dia mematikan sunnah kita bila ziarah kubur, ingat kematian. Dengan kita tak adalah kata biar sampai belalang penuh. Sampai dah, ni kubur ke apa, ni hutan ke kubur. Taklah sampai tara macam tu. Tapi, biarlah orang tahu ni kubur. Kawasan kubur, bersihnya itu bersih daripada semak samun. Tapi bukan dia pergi tanam pokok, shrub, bunga-bunga kuning. Lepas tu bulan depan bunga tu dah kering, pergi tanam pula bunga baru. Maka bila dibuat demikian, tidakkah itu tasyabuh bil kuffar? Kena tinggal pula pergi ziarah nirvana. Kan? Tak cantik tempat dia buat tu. Cantik lah. Kalau Indonesia ada satu tempat siap ada ni, clubhouse. Ada kubur, ada clubhouse. Ada pula tu sini orang Islam, sini orang kafir. Ada swimming pool. Elok. Jangan terlampau hulu dan jangan terlampau tak hulu, terlampau cuai. Itu Islam. Pertengahan. Jangan terlampau hulu sehingga jadi taman rekreasi, dan jangan terlampau cuai sehingga dah jadi hutan belantara. Yang terbaik pergi Perlis tengok. Pergi tengok kubur dekat Perlis.
Sebab tempat lain saya tak nampak ni. Pergi kat Perlis, tengok kubur-kubur dia macam mana. Just simple saja. Iaitu, setelah masa berlalu, tanah tu dia akan mendap tak? So, bila mendap, tinggal batu sajalah untuk bagi tahu ini kubur. Itu je. Tapi kemas. Maksudnya, tak adalah, lalang-lalang yang penuh. Tapi orang tahu itu kubur lah. Dan bila orang tengok kubur, orang ingat kematian. Tapi ini tengok kubur jadi taman, jom jogging. Maka dah tak ingat dah nak mati dah. Maka dah tak datang dah hadir Nabi kerana dia mengingatkan kamu kepada alam kematian. Terlupa pula nak pergi salam. Semacam taman. Apa dia? Motivasi cepat mati. Eloklah. Tanam pula pokok buah tak? Boleh? Ada orang tanam pokok buah? Tanam durian. Mahu dia punya akar tu cucuk banyak. Mampui. Itu melampau. Kalau setakat nak bubur rumput, okeylah lagi tak? Rumput masuk tepi-tepi kubur tu kan? Okeylah lagi. Kemudian, biar ala kadar lah dia punya had kubur tu. Kalau dia, dia buat satu line kubur. Maksud line kubur, ini kubur. Okey lagi lah. Tanpa meninggikannya. Maksud bubur lah satu basic untuk bagi tahu ini kubur. Supaya orang nampak dan orang tak langkah. Dan orang tak duduk. Maka ini had kubur. Sebab kalau pergi kubur kampung, dah bercempera. Dah tak mana kepala, mana kaki dah tak? Kita rupa-rupanya, kita lalu kat kubur. Dah lintas dah. Sebab terlampau sempit kubur kampung tak? Sekarang dia agak tersusun. Tersusun tu cantik lah, okey lah. Tapi bila tersusun tu, okey, you nak tanam pokok rumput antara jalan nak lalu tu, okey lah. Dan kubur tu bubuh lah satu line ataupun ala kadar lah. Nak bagi tahu kubur itu okey. Tapi kalau dah habis bertingkat-tingkat, 1, 2, 3. 3 dia punya lapisan batu jubin tu. Jubin macam tandas jubin tu bu. Kan? Ada satu kubur dekat mana tau? Tempat orang kaya. Mana tak? Damansara ke mana tak? Dah apa kubur Kristian. Batu nisannya besar. Besar batu nisan tu. Besar batu nisan tu. Sebab apa? Nak tulis tu. Ada ukiran budak tengah baca doa. La ilaha illallah. Ada kubur Islam tapi dah apa kubur Kristian. So dia buat kat batu nisan yang besar tu, dekat tepi tu ada gambar ukiran budak tengah baca doa. Sebelah tu terjemahan surah Fatihah. Itu bidah. Itu melampau. Itu tasyabuh bil kuffar. Menyamai Quran. Itu belum lagi kita bahas bahawa ulama membahaskan bahawa Nabi tak membenarkan menulis atas kubur. Tulis atas kubur. Tulis apa? Nama, tarikh lahir, tarikh mati, tarikh birthday yang keberapa matinya. Kemudian surah Fatihah. Lepas surah Fatihah, macam-macam lah. Macam-macam. Itu tidak sunnah. Jangan buat perangai macam tu. Tak payah nak surah Fatihah lah, ke benda lah. Allah yarhamah. Tarikh lahir sekian-sekian hingga sekian-sekian. Kan? 1984 hingga 2009. Contohlah. Betul. Al-Fatihah. Dia tulis Al-Fatihah tu. Tempik Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tu kubur lama lah. Kubur baru, I don't know. Dia tulis Al-Fatihah juga. Tak tahu lah. Itu ada larangan. Tulis atas kubur. So, sepatutnya. Sekarang dah ada nombor, kan? Dah ada nombor, kan? Sekarang guna nombor. Sistem nombor. So, semua kubur sekarang ni teratur. So, setiap tu ada nombor dia. Nombor. Cukuplah hafal nombor dah lah. Hafal nombor, tengok daftar. Pergi kat pejabat kubur, ada pejabat.
Ha? Tengok bapak saya nombor 84. Betul lah. Kan? Telah ditanam pada sekian-sekian. Dalam rekod. Okey lah. Tapi taklah duk sibuk penuh hati batu nisan, tulis dan sebagainya. Batu nisan nak kena tempah pula tu. Mahal. Tapi kubur zaman sekarang pula dah disiapkan pula mesti kubur semua seragam. Kan? Oh, semua seragam. Semua batu nisan begini. Dah macam ni. Apa nama serata title pula dah. Kalau nak bobok owning, kena owning yang macam ni saja. Kan? Ni bidah. Okey, katalah, wallahualam, kalau terpaksa jugalah nak tulis dah. Tulis nama dah lah. Kan? Tulis nama dah. Taklah Muhammad bin Abu. Dah lah. Ataupun Muhammad bin Abu meninggal pada tarikh sekian. Dah, selesai. Okey lah. Okey lah. Walaupun saya tak suruh buat begini demikian lah. Tapi kalau tak tahulah, kalau kita tak tulis ada masalah. Sebab kubur tu, kalau kita nak buat batu nisan, kita yang kena pergi, datang jumpa dan order kan. Katalah kita tak pergi, dia buat tak untuk kita? Saya rasa tak kot. Tak tahulah, kubur abang aku ada dekat apa nama tu, Bukit Teratai, kubur Bukit Teratai, belah Ampang tu. Tak ada pula saya suruh pergi buat batu nisan, tak tahu lah. Sebab batu nisan kalau nak tempah dia kena standard dia kan. Saya buat dia lah, biar. Kalau dia nak buat, itu dia punya hal lah. Kan? Wallahualam. Okey, berikutnya. Okey, so 3 ni adalah larangan. 3 ni adalah larangan. Dan apabila usul, para ulama usul menyatakan an-nahyu litahrim, maka larangan itu membawa hukum haram lah. Melainkan ada dalil sarif. Maka ada dalil yang mengubah hukum haram tu menjadi makruh. Setakat ni wallahualam, ada dalil yang mengubah tak hukum ni menjadi makruh? Wallahualam. So kalau tak ada, kekallah dia haram. Dan dia kata larangan daripada binaan atas kubur ini mustafidu anin Nabi. Banyak hadis daripada Nabi SAW. Hadis Muslimnya, hadis Muslim pun beberapa banyak riwayat. Daripada Ali bin Abi Talib, qala li Rasulullah wala qabran musyrifan illa sawait. Tidak ada kubur yang musyrifan, kubur hak yang mulia, melainkan semua diratakan. So ratakan ni apa maksud ratakan? Adakah ratakan maksudnya macam ni? Kerana di sana ada beberapa riwayat apabila ditanya kepada Ummul Mukminin seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ditanya tentang kubur Nabi macam mana. So disebut bahawasanya kubur Nabi itu diangkat lebih kurang sejengkal. Sejengkal hak diangkat itu lebih kurang sejengkal tu besar ni je lah. So tinggi tanah atas kubur tu lebih kurang sejengkal. Kenapa dia jadi sejengkal tu? Sebab bawah tu kan telah dibubuh mayat. So tanah yang balance yang ada tu dibubuh atas lah. Cukup. Jangan pergi kirim lori pasir pula pergi bubuh lagi. Tanah yang ada, yang berbaki itu dibubuh atas kubur. Dah cukup. Jangan curi tanah sebelah pula. Supaya nampak tinggi. Tak payah. Sebab ada hadis yang lain, Nabi SAW ni tadi sawaitah, melainkan diratakan. Dalam riwayat lain menyatakan lebih kurang sejengkal. Musannaman tu bonggol. So musannaman, kubur Nabi dia berbonggol. Maksudnya tanah yang ada di tanam itu baki tanah yang ada lah. So itu saja boleh. Dan apabila makan waktu, tanah tu dia akan mendap dan dia akan mendap dan dia akan mendap. Boleh tak siram air kat tanah tu? Siram boleh je. Kerana ada riwayat Al-Bazzar, bahwasanya Nabi SAW merenjis. Istilahnya disebutlah hadis tu renjis. Riwayat Al-Bazzar, walaupun sebagai ulama mendaifkan sebagainya, maka renjis. Maksudnya dibubuh air.
Maka para ulama sebut, kenapa diletakkan air? Supaya tanah tu dia jadi mampat. So bila tanah jadi mampat, maka dia akan tidak mudah untuk dikorek oleh binatang-binatang ke, dan dia tak mudah untuk keluar bau ke, dan dia bila dah dimampatkan tu, so kalau angin puting beliung ke apa ke, maksudnya terjagalah, terpelihara. So itu tujuan bubuh air. Kubur sekarang duk korek basah je pun kan. Tambahlah tanah-tanah liat kan, kubur tanah liat jenuh, bawah tu becak dan sebagainya, nak tambah air lagi. Janganlah. Sekali jadi swimming pool lah, jenuh, mandi pula mayat tu. Kan? Dah basah dan sebagainya, bila tanah dah mampat, tidak ada lagi keperluan bubuh air dah. Tapi bila kita pergi tanam dekat, mungkin tanah itu tanah kering kontang ataupun tanah jenis macam pasir ke apa ke, tu yang kita nak guna air sikit tu supaya dia mendap. Dan dia, bila dia mendap, dia akan kukuh. So dia rapat dan dia mendap. So bila mendap, kita bubuh, maka terpeliharalah mayat di dalam itu. Itu saja tujuan dia. Bukan abangnya, silakan. Bapaknya bubuh sikit kat batu nisan. Gosok sikit batu nisan, gosok. Okey. Ni dah jadi upacara. Dah kenapa upacara? Nak bagi sejuk mayat tu. Tak payah, dalam tu dah sejuk dah, matahari tak sampai. Kalau dia soleh, insya-Allah sejuk. Aha. Maksudnya apa? Maksudnya bila dah raja rata, tambah lagi. Biar. Bila dia dah mendap, bila makan hari, makan masa, tanah tu dia akan bawah lah, dia akan turun. Sebab biasalah, hujan panas. So tanah yang ada tu dia biasalah. Sehingga macam kita tengok kubur-kubur lama, maka sebab tu dia tanahnya sama je, dan dia tidak akan mendap lagi ke bawah dah. Dia tak akan mendap lagi ke bawah. Dia akan mendap daripada sejengkal tu, dia jadi rata. So bila dia jadi rata tu, dia jadi macam kita pijak tanah biasa lah. Cukup lah. Dan kita telah ada batu nak bagi tahu kubur. Tak payah pula bila dah sebulan pergi tengok kubur kubur bapak, ada tanah atas lagi, tak ada pergi tempah lori. Tak payahlah. Tak disuruh. Tak ada. So dia biasa kubur yang disebut kubur Nabi sejengkal ataupun musannaman, itu kembung tu, maka itu apabila dah ditanam lah. So bila dah ditanam, tanah yang ada tu, itulah yang kembung tu. Okey. Zaman sekarang, so dia bubuh pula frame. So dia bubuh frame supaya tanah tu tak lari kan. Ada bubuh frame kayu tu. So bila bubuh frame kayu, so tanah yang ada atas tu dia akan statik lah kat situ. Pun okey lah. Jangan dia pergi tambah pula lah. Cukup untuk apa tujuan dia? Tujuan dia nak bagi tahu ini kubur. Tujuan berikutnya supaya tanah tu ada kat situ lah. Itu je tujuannya. Kalau itu tujuannya, tak ada isu. Tapi kalau tujuannya nak meninggikan kubur, dah ni nanti datang pula kita bubuh lagi kayu berikutnya. Boleh kayu berikut, dah jadi apa-apa dah. No lah. Habis yang kubur yang dikatakan kubur-kubur para Nabi itu tinggi-tinggi belaka tu macam mana? Kubur para Nabi, kubur imam-imam, Imam Syafi'i kan, semua dah apa itu? Itu apa benda tu? Itu kubur ke binaan? Binaan lah. Hak yang tinggi-tinggi itu kayu lah, dia pergi bubuh kayu tu bagi tinggi, bubuh pula pagar, jadi bidah. Jadi orang buat bidah.
Pergi cium batu ni, pergi cium pagar, campur kertas nazar. Itu bid'ah. Itu pintu bid'ah telah terbuka lah. Kalaupun kubur ulama demikian, agak-agaknya mereka suruh buat ke kubur dia macam tu? Tak. Ni pokok hak berikut ni lah yang buat orang pintu tu. Itu melampau lah. Melampau. Lepas tu bubur binaan. Jadi binaan. Bila jadi binaan, bubur lampu. Bila bubur lampu, bubur kapet semayang pula. Bila bubur kapet semayang, bubur Quran. Dan mengadap lah kubur tu. Mengadap. Bubur gambar pula lagi. Sebahagian orang bubur gambar pula. Bubur gambar kat dinding. Inilah dia Habib. Faham tak? Semua bidah belaka. Bubur pula bunga pula. Bubur bunga pula. Maka orang pun pergi dan orang beriktikad kubur ada karamat. Ada doa mustajab. Akhirnya Allah kan. Tawaf. Tinggal belum ni bawa nenah. Belum bawa nenah dengan limau je. Bawa nenah, bawa limau pergi semua. Persembahkan lah. Dekat Indonesia Wali Songo dibuat. Itu yang dilawan oleh Kiai Ahmad Dahlan tu. Bawa talam makanan dipersembah kat kubur. Gila apa? So ini semua berpunca daripada buat binaan lah. So ini semua syirik yang membuka pintu kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang apa nama, Al-Imam As-San'ani, kitab yang kita baca, Al-Imam As-San'ani, Al-Amir As-San'ani, dia ada satu kitab Tathhirul I'tiqad. Tathhirul I'tiqad, dia ni apa nama, Yaman lah. Al-Imam As-San'ani Yaman. So dan dia kemudian so bila dia kemudian telah pun berlaku apa yang kita nampak sekarang, kuburiyun dan sebagai pokok tu, semua tu telah disentuh oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab beliau Tathhirul I'tiqad. Iaitu dengan So Al-Imam Al-Amir As-San'ani ni di Yaman. So dan dia ke bawah Al-Imam Syaukani umpamanya. So mereka ni yang kemudian ni banyak menulis tentang ni kubur-kubur yang dibuat Qubah, yang dijadikan Al-Masyahid, tempat orang ziarah buat bid'ah ni semua. Ulama kemudian lah. Ulama awal dia bahagikan tentang hadis-hadis ni lah. So hadis-hadis ni semua menutup pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Tapi pintu ni terbuka oleh pokok sufi, pokok Syiah Rafidah, pokok sufi. Maka jadilah apa yang jadi zaman sekarang. So ini semua boleh membawa kepada kesyirikan. Kalau kita tak kata dia syirik pun, dia boleh membawa kepada kesyirikan. Kalau pokok tu kata kita bukan syirik, kita minta ke Allah, tapi buat bid'ah. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung hadis yang berikutnya, hadis Uthman as-Salla. Itu Nabi salat atas jenazah Uthman ibn Maz'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.